Orang Islam melaungkan jeritan ahadun ahad. Pelan mulut dia kata ahadun. Ketika mana pedang telah menembusi badan pakcik dia Syaibah bin Rabi'ah, jatuh mati kafir. Ketika tu laungan takbir ahadun ahad oleh tentera Islam. Pelan mulut dia kata ahadun ahad. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kepada Allah kerana kasih sayang limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala sedang bagi di saat dan ketika ni. Allah Taala yang pilih untuk kita menyempurnakan satu lagi perintah Allah yang cukup besar. Pejam celik, separuh dah Ramadan selesai. Kita sedang melalui hari-hari, sama ada Ramadan berakhir dulu ke kita berakhir dulu hidup di dunia ni. Salah satu daripada dua benda ni mesti jadi. Dan syukur ni perkara yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk hidup di zaman ni sebagai umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak pernah tengok Nabi, kita tak dengar live suara Nabi, tetapi perkataan, bacaan daripada hadis-hadis Nabi membangkitkan kerinduan dan kecintaan kita pada Nabi. InsyaAllah tuan-tuan, pada tengah hari yang mulia ni dan sempurna dengan yang pertama nuzul Quran, yang kedua berlaku juga hari yang besar pada tanggal yang sama 17 Ramadan, iaitu peperangan Badar Al-Kubra. 15 tahun lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam buat dakwah, yakni 2 tahun setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, orang Islam dengar satu berita yang Abu Sufyan bin Harb bawa
satu kabilah yang dipenuhi dengan keuntungan perniagaan daripada kota Syam sedang bergerak pulang ke Mekah. Lebih kurang 50 orang bersama dengan hampir 100 ekor unta. Perjalanan daripada Syam menuju ke Mekah akan melewati jalan yang berhampiran dengan kota Madinah. Ketika itulah Nabi mempersiapkan para sahabat. Satu kumpulan yang tak ramai, kecil, bukan atas maksud peperangan. Tahun itulah tahun pertama yang Allah perintahkan kepada mereka untuk berpuasa di bulan Ramadan. Pada tanggal kedua Hijrah, itulah tahun pertama, yakni pada bulan Sya'ban, Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumus shiyam, kefarduan ke atas kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana yang telah difardukan kepada orang-orang terdahulu sebelum pada kalian. Tujuan dia cuma satu. Kerana satu tujuan yang Allah akan angkatkan setinggi-tinggi darjat kemuliaan, dan hanya kerana satu tujuan inilah Allah Ta'ala mengeluarkan daripada semua masalah-masalah ujian. La'allakum tattaqun, hanya untuk kita peroleh takwa daripada kesan daripada puasa Ramadan. Tuan-tuan, Nabi bentuk satu jemaah yang terdiri daripada 313 orang sahabat. Tujuan jemaah ini dibentuk bukan untuk berperang. Mereka bergerak ke Badar untuk menyekat kabilahnya Abu Sufyan. Jangan kita salah faham, sekatan mereka terhadap kabilah Abu Sufyan bukan seperti cerita Robin Hood. Tahan, ambil, rampas, tak. Tetapi mereka ingin ambil balik hak mereka yang telah dirampas oleh orang kafir. Ketika mana peristiwa hijrah berlaku, tanggal 1 Muharram, sahabat yang pertama bergerak keluar berhijrah. Mereka tinggalkan rumah selai sepinggang. Sayyidina Uthman tinggalkan rumah, Abdul Rahman bin Auf tinggalkan rumah, Sayyidina Suhaib Ar-Rumi tinggalkan rumah, Umar Al-Khattab tinggalkan rumah. Mereka ialah orang-orang yang memiliki kekayaan di kota Madinah. Mereka tinggalkan rumah mereka selai sepinggang dengan kekayaan yang akhirnya dirampas oleh tentera-tentera, oleh orang Quraisy. Kekayaan yang dirampas inilah Abu Sufyan bawa ke Syam. Mereka telah jual segala kekayaan orang Islam, dan keuntungan nak dibawa balik oleh Abu Sufyan diagih-agihkan kepada penduduk Mekah. Orang Islam sedar. Mereka jumpa, ya Rasulullah, itu harta kita, itu ialah milik kita. Maka Nabi telah membentuk para sahabat satu ketumbukan, kumpulan, bergerak daripada kota Madinah, jalan kaki, tuan-tuan, kuda cuma 2 ekor, ditunggangi oleh Al-Miqdad ibn Al-Aswad dan ditunggangi oleh Az-Zubair ibn Al-Awwam. Unta cuma ada 70 ekor. Seekor unta dinaiki oleh 3 orang sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa radwan. Kalau kita fikir Nabi VIP, patut Nabi naik unta Nabi seorang, dipayungi dengan kemah. Biasanya begitulah raja-raja. Tetapi bukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kerana unta Nabi pun 3 orang. Yang naik bersama Nabi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang naik dengan Nabi ila Sayyidina Usamah ibn al-Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Sayyidina Ali tengok Usamah tengok Sayyidina Ali. Maka kata, tak patut kita naik 2 orang ni bersama Nabi. Sepatutnya kita turun dan biar Nabi naik, kita jalan. Mereka nak Nabi selesa.
Lantas mereka kata, ya Rasulullah, izinkan kami turun supaya Tuan dapat tunggang unta ni dengan selesa. Nabi beritahu, tak. Apakah kalian menyangka yang kalian lebih kuat daripada aku berjalan, sedangkan aku berada di atas menunggangi unta ni? Tidaklah aku inginkan seperti kalian, melainkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni Nabi. Perjalanan mereka lebih kurang 150 km nak sampai ke Badar. Separuh jalan lebih kurang 90 km. Mereka sampai di satu telaga yang bernama Bir Rauha. Telaga Rauha. Tuan-tuan kalau pergi umrah, tiba-tiba Mutawif ajak, jom kita pergi ziarah Badar, tapi kena bayar 200 rial lah. Kita nak sewa bas apa semua. Tuan-tuan jangan cakap banyak, bayar je lah, pergi. Apalah sangat 200 rial dengan satu perjalanan yang akan mengutip cinta di penuh jalan tu. Di sepanjang jalan dengan sirah, dengan cinta, dan akhirnya tiba di medan yang berlinangan dengan air mata Nabi serta darah para sahabat kerana perjuangan agama. Tuan-tuan, separuh perjalanan baru 90 km lebih kurang sampai di Bir Rauha, mereka mendapati Abu Sufyan telah tahu tentang pergerakan mereka. Abu Sufyan telah hantar satu orang lelaki daripada kabilah dia bergerak menuju ke Mekah, Damdam dengan unta dia. Sampai saja di Mekah, Damdam fikir, kalau aku bagi tahu kepada orang Quraisy berita ni, mungkin susah mereka nak percaya. Apa yang Damdam buat, dia kerat telinga unta yang dia naik, lantas dibasahkan darah telinga unta tadi ke seluruh badan. Lantas berdiri Damdam di atas Jabal Abi Qubais, memanggil semua orang Quraisy, kata, wahai orang Quraisy, lihatlah keadaan aku. Bersiap sedialah kalian kerana kabilah kalian yang diketuai oleh Abu Sufyan dengan harta-harta kalian kini dirampas oleh tentera-tentera Islam. Bersiaplah kalian untuk rampas balik harta-harta kalian. Abu Jahal kata, ni bermakna perang. Damdam berjaya. Kerana orang tengok berdarah, orang tengok teruk, unta cedera. Maka Abu Jahal telah mempersiapkan 1,300 orang lengkap bersenjata. Lebih kurang 1,000 ekor unta, 200 ekor kuda. Mereka bergerak daripada kota Mekah menuju ke Badar. Sampai separuh jalan, tentera Quraisy dapat balik berita daripada Abu Sufyan, mengatakan bahawa kabilah Abu Sufyan telah selamat daripada tentera Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan telah pakai jalan lain dan bagi tahu kepada Abu Jahal untuk patah balik peperangan ini tak perlu kerana harta kalian dah selamat. Abu Jahal kata, tidak. Kita telah bersiap, kita tak akan balik selagi kita menang dalam perang ni. 300 daripada tentera Abu Jahal bergerak balik. Kerana 300 ini keluar untuk dapat balik harta, tapi harta dah selamat, 300 balik. Sekarang 1,000 akan berdepan dengan 313. Tetap 1 lawan 3. Kalau ikut jumlah logik, macam mana nak menang 300 lawan dengan 1,000? Tetapi begitulah yang Allah Ta'ala tunjukkan di dalam peperangan Badar Al-Furqan. Badar tak ramai, tuan-tuan. Badar cuma 1,000 lawan 313 orang. Nak berbanding dengan Uhud 700 lawan 3,000 orang. Nak berbanding dengan Khandaq 3,000 lawan 10,000 orang. Nak berbanding dengan Yarmouk 24,000 lawan dengan 200,000 orang. Berbanding dengan Mu'tah 3,000 lawan dengan 300,000 orang. Berbanding dengan peperangan Qadisiyah yang syahid di kalangan tentera Islam saja 8,500 orang. Tapi tetap Badar ialah peperangan terbesar dalam Islam. Ada apa dengan Badar? Yang pertama, Badar bergerak dengan mujahadah. Badar bergerak dengan susah payah. Daripada kota Madinah menuju ke Badar tanpa niat langsung untuk berperang. Sampai saja di Bir Rauha, Nabi menghimpunkan para sahabat, Muhajirin dan Ansar, 313 orang. Lantas Nabi bermisywarah dengan mereka.
Nabi ialah orang yang penting. Nabi, Allah firman, innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Sesungguhnya tidaklah aku, kata Nabi SAW, Allah firman supaya Nabi beritahu, mithlukum yuha ilai. Qul innama ana bashar, aku lelaki seperti kalian, cuma aku diwahyukan oleh Allah wahyu. Tuan-tuan, kalau ikut Nabi boleh buat keputusan nak pergi perang ke nak balik. Tapi Nabi bukan macam tu. Nabi ajar kita tentang satu perkara yang sangat besar dalam agama. Apa saja benda yang nak buat, mesyuarat. Apa keputusan nak dibuat, mesyuarat. Nak buat pilihan, tak tahu nak buat macam mana, istikharah. Kata Sayyidina Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi SAW mengajarkan kami istikharah seperti Nabi mengajarkan kami Al-Quran. Ada masalah, tak tahu nak pilih macam mana, tak tahu nak buat, istikharah, mesyuarah. Tak rugi orang yang bermesyuarat, tak menyesal orang yang beristikharah. Tuan-tuan, Nabi mesyuarat dengan para sahabat. Yang aku janjikan kepada kalian ialah harta-harta kalian, tetapi sekarang yang berdepan dengan kalian adalah peperangan. Orang yang mula sekali bangun Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, kamu pergi, kami ikut. Sahabat senyap. Tak lama Sayyidina Umar bangun, kata, ya Rasulullah, kamu pergi, kami bersama. Nabi masih tak kata apa. Tak lama bangun Al-Miqdad ibn Al-Aswad yang berada atas kuda, ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak akan mengatakan kepada kamu seperti Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, pergi kamu wahai Musa ke dalam Jerusalem, kami sini tunggu. Kami akan kata kepada kamu wahai Muhammad, pergi kamu berperang, kami akan bersama dengan kamu. Nabi masih senyap, kerana majoriti yang ikut dalam peperangan Badar ialah golongan Ansar. Nabi tengok pada orang-orang Ansar, sehinggalah ketua Ansar Sayyidina Sa'ad ibn al-Mu'adh radhiyallahu ta'ala anhu kata, ya Rasulullah, apakah Tuhan meminta pandangan daripada kami? Demi Allah, wahai Rasulullah, sebelum ni kami jahil, gelap, kamu datang bersama dengan cahaya. Kami berada dalam keadaan kejahilan, kamu datang bawa kebenaran. Kami berbaiat kepada kamu dengan kebenaran. Wahai Rasulullah, seandainya kamu merentasi lautan, kami akan bersama belakang kamu untuk merentasi lautan. Demi Allah, hari ini kami akan membuktikan kepada Allah kebenaran baiatnya kami kepada engkau, wahai Rasulullah. Pergilah, kau akan mendapati kami akan berada dalam keadaan yang sangat sabar tak kala kami berdepan dengan peperangan. Dengar jawapan orang Ansar, baru Nabi bergerak. Sampai di Badar, Allah Ta'ala buat hujan. Kita kalau bulan puasa ni tuan-tuan, tengah hari dia main mendung, lepas tu hujan pula. Apa benda yang paling best sekali kan? Aktiviti yang paling best, tidur kan? Itulah amalan yang paling ikhlas dalam dunia. Tuan-tuan pernah tengok tak muka orang tidur riak? Tengok dia tidur, nampak muka macam riak? Tak ada kan? Tidur ni amalan ikhlas. Allah Ta'ala buat, tak kala para sahabah radhiyallahu anhum wa radu'an 313 orang sampai saja di medan Badar, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan yang menyebabkan para sahabat yang keletihan tadi tidur. Kita kalau tahu esok nak perang, boleh jadi mati, boleh tidur ke tuan-tuan? Ada selera ke nak tidur? Tuan-tuan tanya orang yang esok nak kena hukum gantung, ada tak tengok dia nyenyak tidur malam ni? Tak boleh tidur. Bukan kata perang, esok periksa pun malam ni tak tidur. Pelajar-pelajar tuan-tuan dekat universiti, esok periksa, malam ni pakai telan Nescafe dengan Maggi Mee. Sampai pagi stay up. Lepas tu esok mai jawab exam, black out. Semalam stay up, esok baru start jawab exam, black out. Bangkit-bangkit, ya Allah, habis dah waktu, kelang kabut.
Daripada satu musibah pada satu musibah, Allah Ta'ala menenangkan hati para sahabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkan para sahabat. Tak ada satu orang sahabat pun melainkan semua tidur sehari sebelum perang. Yang tak tidur cuma kekasih kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak boleh tidur. Daripada tengah malam Nabi angkat tangan, Nabi turun tangan, Nabi angkat tangan, Nabi turun tangan, Nabi angkat tangan. Abu Bakar Siddiq jaga. Abu Bakar Siddiq terbangun, tengok Nabi angkat tangan, Nabi turun tangan, Nabi angkat tangan. Abu Bakar Siddiq kata, "Ya Rasulullah, aku yakin Allah makbulkan doa. Aku yakin Allah pasti bagi kemenangan pada kita." Nabi tak peduli dengan apa yang Abu Bakar kata. Terwih, tuan-tuan, Nabi angkat tangan dan doa, "Wahai Allah, seandainya tentera ini dikalahkan, aku khawatir engkau takkan disembah lagi di atas muka bumi. Kerana inilah tentera pertama, inilah ghazwah pertama, inilah medan pertama." Tuan-tuan, yang sahabat akan berdepan nanti bukan orang Rom, yang mereka nak berdepan nanti bukan orang Parsi, yang mereka nak berdepan nanti bukan orang yang mereka tak kenal, yang mereka nak berjumpa nanti bapa mereka sendiri, yang mereka nak perang nanti abang mereka sendiri, yang mereka nak bertarung nanti pakcik mereka sendiri. Tuan-tuan, bayangkan kalau kita lawan orang kita tak kenal, mungkin kita relax kan? Kita tebas siapa pun kita tak peduli. Tapi kalau yang nak ditebas nanti bapak kita macam mana? Inilah Badar. Kerana itu Badar sangat penting dalam agama. Badar peristiwa sangat besar dalam Islam, melebihi daripada peperangan-peperangan yang lain. Walaupun jumlah dia tak ramai, tetapi pengorbanan perasaan yang cukup teruk dalam peperangan Badar ni, tuan-tuan. Nabi SAW, menantu Nabi sendiri kat sebelah sana, tuan-tuan. Menantu Nabi sendiri, Abul As, suami kepada Sayyidatuna Zainab, ada kat sana. Nabi sayang kat menantu dia kerana kecintaan Nabi kepada anak dia. Nabi sendiri akan berperang dengan ahli keluarga Nabi kat sebelah sana. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi sebelah sana. Tuan-tuan, macam mana mereka nak berdepan? Cuba kita bawa dari kita dalam peperangan tu. Kebiasaan peperangan Badar, peperangan apa-apa pun zaman dulu, mula biasa ada one to one. Dia ada apa? Dia ada 1 lawan 1, atau 2 lawan 2, atau 3 lawan 3. Begitu tradisi peperangan zaman dulu. Kalau tuan-tuan tengok movie pun sama, cerita Troy ke apa, tuan-tuan tengok sebelum perang dia akan lawan one by one. Begitulah yang berlaku di medan Badar. Tuan-tuan, dalam tentera Islam ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Hudzaifah bin Utsbah bin Rabi'ah. Saya tak boleh nak cerita panjang sebab masa yang sangat ringkas. Kitab ada dengan saya ni, kitab Ibadur Rahman, saya susun sendiri, dan berkenaan dengan keluarga para sahabat dan bagaimana mereka mengorbankan jiwa dan perasaan semata-mata nak tengok agama ni bangun pada kita. Antara yang saya sebut dengan lengkap ialah keluarga Abu Hudzaifah bin Utsbah bin Rabi'ah. Utsbah bin Rabi'ah antara orang yang begitu benci dan memusuhi Nabi. Dia pernah pukul Abu Bakar sampai pecah muka Abu Bakar Siddiq. Syaibah, adik dia pun memusuhi Nabi. Al-Walid bin Utsbah pun memusuhi Nabi, anak dia. Tuan-tuan bayangkan dalam perang Badar, Abu Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu berada di medan tempur bersama Nabi SAW, yang berada dalam tentera Quraisy, bapa dia, pakcik dia, abang dia. Sebelum peperangan bermula, keluar 3 orang Quraisy. Siapa yang keluar? Yang pertama keluar Utsbah bin Rabi'ah, bapa Abu Hudzaifah. Yang kedua keluar ialah Syaibah bin Rabi'ah, pakcik Abu Hudzaifah. Yang ketiga keluar ialah Al-Walid bin Utsbah, abang Abu Hudzaifah. Dia tengok 3 orang ahli keluarga dia keluar, berceramuk perasaan dia. Kenapalah kalian keluar? Tuan-tuan, ketika awal Islam zahir, dakwah Islam terang-terangan, Abu Jahal, Bani Makhzum tangkap semua yang di bawah jagaan dia, diseksa sampai keluar Islam atau mati. Sumayyah binti Khayyat mati, Abu Jahal bunuh. Sayyidina Yasir, bapa Ammar, mati, Abu Jahal bunuh. Ammar diletakkan, dibakar atas bara api. Tuan-tuan, teruk. Bilal dengan Umayyah, Khabbab dengan Ummu Anmar, bahkan Bani Adi kabilah Sayyidina Umar, Zinnirah pun kena.
Tapi Utbah bin Rabi'ah dia tak buat macam tu ke anak dia. Abu Hudzaifah masuk Islam, Utbah tak seksa anak dia. Abu Jahal pernah kata, wahai Utbah, anak kamu ni masuk Islam, serah pada kami akan buat sampai dia keluar beragama dia balik. Utbah kata, wahai Abu Jahal, tuan-tuan, Abu Jahal nama dia Umar. Orang Quraisy panggil Abul Hakam, bapa kecerdikan. Bila dia menentang Islam, orang Islam panggil dia Abu Jahal, bapa kebodohan. Dapat orang KL kata bapa bodoh, lebih kurang macam tu. Tuan-tuan, Abu Jahal nak Abu Hudzaifah. Utbah kata, wahai Abu Jahal, cuba sentuh dan kau tengok apa yang aku akan buat pada kau. Macam ni Utbah punya sayang ke Abu Hudzaifah. Ketika tu dia merdekakan Salim, hamba dia, dan diangkat Salim menjadi anak angkat dia. Salim Maula Abi Hudzaifah ni ialah qurra'nya Nabi, orang yang faqih Quran. Nabi endorse 4 orang sahabat yang qurra', yang mahir Quran. Salah seorang ialah Salim Islam. Abu Jahal kata, wahai Utbah, kalau kau tak nak bagi Abu Hudzaifah, bagi Salim. Utbah kata, wahai Abu Jahal, siapa saja yang anak kami ambil dia jadi anak dia, maka dia cucu kami. Sentuh tengok apa yang kami buat pada kau. Abu Jahal pun tak berani. Utbah ni kerah. Utbah hampir beberapa kali masuk Islam, tetapi kerana keegoan dia, sibuk dengan apa orang nak kata, hidayah jauh pada diri dia. Dalam perang Badar, dia keluar, Syaibah adik dia keluar, Al-Walid anak dia keluar. Tiga-tiga ialah ahli keluarga Abu Hudzaifah. Tuan-tuan, remuk hati Abu Hudzaifah. Daripada tentera Islam keluar 3 orang. Siapa dia? Orang Ansar. Utbah kata, kalian ni semua siapa dia? Aku tak kenal kalian. Kalian orang Yathrib, kalian orang mulia. Aku tak mau lawan dengan kalian, berundur kalian. Keluarkan daripada kalangan kami orang Quraisy. Aku nak jumpa dengan mereka. Tuan-tuan, ketika itulah keluar siapa dia? Ketika itulah keluar yang pertama Sayyidina Hamzah, pakcik Nabi. Yang kedua keluar Sayyidina Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi, menantu Nabi. Yang ketiga keluar Sayyidina Ubaidah, bapa saudara pupu Nabi. 3 yang keluar semua keluarga Nabi SAW. Tuan-tuan bayangkan, 3 ahli keluarga Nabi akan lawan dengan 3 ahli keluarga Abu Hudzaifah. Kalaulah kita berada kedudukan Abu Hudzaifah, tuan-tuan nak sokong hak mana ni? Saya tak boleh bayang kalau saya duduk di kedudukan Abu Hudzaifah. Bapa yang kita sayang, pakcik yang kita sayang, abang yang kita sayang, yang kita nak sangat hidayat masuk dalam hati dia. Sekarang ni dia sedang berdiri di depan 3 orang ahli keluarga Nabi. Sedangkan Nabi sebut dalam satu hadis, la tu'min ahadukum hatta akun ahabba ilaih min walidihi wa walidihi minan nasi ajma'in. Tak beriman, kata Nabi, seseorang itu, seandainya aku itu tidak lebih dicintai oleh dia, lebih daripada bapa-bapa dia, anak-anak dia, dan daripada sekalian manusia seluruhnya. Tuan-tuan, inilah peperangan pembuktian iman. Inilah peperangan pembuktian kekasih cinta kepada Allah melebihi segala-galanya. Tuan-tuan, ketika itulah betapa pecahnya hati Sayyidina Abu Hudzaifah ketika mana bermulanya 3 lawan 3 ni. Dilihatnya pedang telah memancutkan darah Al-Walid bin Utbah, abang dia, mati kafir. Orang Islam melaungkan jeritan Ahadun Ahad. Pelan mulut dia kata Ahadun Ahad. Ketika mana pedang telah menembusi badan pakcik dia Syaibah bin Rabi'ah, jatuh mati kafir. Ketika tu laungan takbir Ahadun Ahad oleh tentera Islam. Pelan mulut dia kata Ahadun Ahad. Apa yang dia sayang? Utbah bin Rabi'ah, yang daripada kecil mempertahankan dia. Tuan-tuan, ketika mana dia melihat darah memancut keluar daripada badan bapa dia Utbah, gugur syahid kafir. Ketika orang Islam melaungkan Ahadun Ahad, pelan mulut dia kata Ahadun Ahad. Salim peluk dia kata, wahai Abu Hudzaifah, lillah wa rasul, ini semua untuk Allah dan Rasul.
Tuan-tuan, bagaimana kita nak tahan? Saya tengok ayah saya meninggal pun saya tak boleh tahan. Bayangkan ketika kita anak, tuan-tuan, imamkan jenazah bapak kita. Imamkan jenazah bapak kita. 4 kali takbir tu, tuan-tuan. Saya rasa berat betul nak keluar dengan salam. Saya tak tahu nak keluar macam mana. Salam pertama, takbir pertama selesai, takbir kedua selesai, takbir ketiga selesai, takbir keempat selesai, baca doa. Saya rasa macam tak mau keluar pada sembahyang tu kerana sayang dekat ayah kita. Kita tahu inilah solat terakhir untuk dia. Tak ada solat tu untuk bapa Abu Hudzaifah kerana mati dia kafir. Tuan-tuan, dia melihat 3 ahli keluarga mati tanpa agama. Ini baru dia seorang. Abu Ubaidah Al-Jarrah, ketika mana peperangan berlangsung pun bapa dia di medan kafir. Ketika mana peperangan, Abu Ubaidah Al-Jarrah, orang yang hebat main pedang, kata orang-orang kafir, kami kalau berdepan dengan Abu Ubaidah seboleh-bolehnya kami akan lari kerana dia orang yang hebat main pedang. Bertarung dengan Abu Ubaidah seperti mana berdepan dengan kematian. Tapi dalam Badar, orang lain pakat lari daripada Abu Ubaidah, tuan-tuan. Ada seorang lelaki, Abu Ubaidah bergerak ke kanan, dia bergerak ke kanan. Abu Ubaidah bergerak ke kiri, dia bergerak ke kiri. Abu Ubaidah pusing ke belakang, dia tak boleh pusing belakang. Akhirnya Abu Ubaidah kata, aku angkat pedang aku tembak dia sehingga dia jatuh dan mati. Siapa dia? Ibnul Jarrah, bapak dia sendiri. Mereka terpaksa tembak kepala bapak mereka sendiri dalam perang Badar. Hari ini kita tak lalu pengorbanan ni. Hari ini kita tak rasa kesakitan perasaan ni. Hari ini kita tak melalui keadaan keperitan ni. Sebab tu kadang-kadang Ramadan ni cuma Ramadan. Sebahagian daripada umat ni merasakan Ramadan ni beban pula untuk dia. Demi Allah, medan Badar menyaksikan air mata para sahabat, pengorbanan jiwa dan perasaan mereka yang kita tak akan mampu bayar macam mana pun, tuan-tuan. Sebab tu Allah muliakan mereka. Allah muliakan ahli Badar. Di kalangan mereka yang menyertai peperangan Badar 313 orang, Allah ampunkan dosa mereka. Taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa mereka diampun sebelum selepas. Satu orang ahli Badar, nama dia Hatib bin Abi Balta'ah. Saya nak tutup dengan kisah ni. Dia ikut berserta dalam perang Badar. Special Allah bagi pada perang Badar. Bukan makna mereka maksum, kan? Orang ikut Badar bukan makna mereka maksum, tetapi Allah endorse iman mereka. Dan mereka mustahil buat dosa, ataupun kalau mereka tergelincir, mereka ialah ahli taubat. Hatib bin Abi Balta'ah, ketika tahun 8 Hijrah, Nabi nak masuk dalam Fathul Mekah. Perang ni pun Ramadan. 21 hari bulan Ramadan, tentera Islam kepung kota Mekah 4 penjuru. 10,000 masuk ke kota Mekah. Tapi sebelum tu, tuan-tuan, perancangan Nabi nak masuk kota Mekah, Nabi tak bagi tahu kat siapa-siapa melain hanya para sahabat. Termasuk di kalangan mereka ialah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Hatib ni, tuan-tuan, bila dengar Nabi siapkan tentera nak serang Mekah, dia jadi risau. Sebab di Mekah ada ahli keluarga dia. Dia takut ketika serangan tu berlaku, ahli keluarga dia nanti macam mana. Apa yang buat, dia tulis surat. Dia telah utuskan kepada satu kabilah. Di dalam kabilah tu ada satu orang wanita, dan wanita ni akan bawa surat untuk bagi kepada ahli keluarga dia di Mekah. Tuan-tuan, dalam perjalanan saja Jibril AS turun beritahu tentang apa yang berlaku. Dan ketika tu Nabi pesan kepada Sayyidina Ali dan Al-Miqdad ibn Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhuma, wahai Ali, wahai Miqdad, kenderai kuda kamu, pecut sampai ke satu tempat yang bernama Raudatul Qa. Di sana kamu akan mendapati satu kabilah. Dalam kabilah tu ada satu orang wanita, dan wanita itu memegang satu surat, yang mana surat itu ialah surat kebocoran rahsia pergerakan kita di dalam Fathul Mekah. Pergi ambil surat. Tuan-tuan bayangkan, yakin para sahabat dengan hadis Nabi ni, Al-Miqdad, Sayyidina Ali, duduk ahli Badar, bergerak sampai saja dekat sana.
dan mereka mendapati kabilah ada dan wanita tu ada. Maka Sayyidina Ali telah cek unta, kenderaan, pakaian, tempat wanita ni dan tetap mendapati surat. Ditanya, apakah ada sepucuk surat bersama dengan kamu yang diutuskan untuk sampaikan kepada orang Quraisy di Mekah? Wanita ni kata, tak ada. Kata Ali, demi Allah, Rasulullah sekalipun tak pernah berdusta dalam perkataan dia. Aku yakin surat tu ada dengan kamu. Wahai wanita, seandainya kamu tak bagi surat tu pada aku, pasti aku akan menelanjangi kamu. Tuan-tuan, Sayyidina Ali kata apa? Nak bagi perempuan tu telanjang kalau tadi. Sayyidina Ali ugut dah. Tuan-tuan orang beriman, tapi dia ugut. Sebab tu kadang-kadang kita tengok, ni polis ambil dalil ni . Minta maaf tuan-tuan . Abang-abang polis ambil dalil ni . Belasah dulu, lepas tu minta maaf kemudian. Tuan-tuan, Sayyidina Ali ugut wanita tu. Dengar saya takut wanita ni tuan-tuan. Dia terus buka uraian rantai rambut dia. Dan dia dapati satu surat. Sayyidina Ali ambil surat tadi bersama Al-Miqdad, terus balik ke kota Madinah, serahkan kepada Nabi. Dalam surat itu tertulis daripada Hatib ibni Abi Balta'ah ilal Quraisy. Daripada Hatib bin Abi Balta'ah kepada orang Quraisy. Dalam surat itu diceritakan tentang perjalanan Nabi SAW dan para sahabat Fathul Mekah. Nabi panggil Hatib ibni Abi Balta'ah, wahai Hatib, kenapa kamu buat macam ni? Hatib kata, wahai Rasulullah, jangan hukum aku. Demi Allah, tidaklah aku buat macam ni kerana nafsu aku. Aku ialah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Sekali-kali aku tidak akan mengubah keimanan aku dengan apa-apa. Tujuan aku tulis surat ni kerana risaukan ahli keluarga aku atas keselamatan mereka kat sana. Itu saja wahai Rasulullah, maksud untuk aku tulis surat ni. Sayyidina Umar Al-Khattab kata, ya Rasulullah, kalau kau izinkan, biar aku pancung leher pengkhianat. Sayyidina Umar, jangan sembang banyak kali. Nabi kata, ya settle. Betul. Nabi berkata, wahai Umar, tidakkah kamu tahu Hatib ni ahli Badar? Itu Wahai Umar, tidakkah kamu tahu yang Hatib ni ahli Badar? Dosa dia Allah ampun, dosa dia Allah ampun, taubat dia Allah terima. Ini kelebihan ahli Badar. Kita bukan ahli Badar. Kita mungkin Badar sekolah dulu. Kat sekolah kan ada Badar, Persatuan Badan Agama dulu, Badar sekolah. Ahli Badar tidak kan? Sebab tu Lailatul Qadar ni talian hayat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala terima amalan yang dilakukan malam tu 1000 bulan. Siapa mampu hidup 83 tahun 4 bulan? Siapa mampu? Kalau ada pun kesihatan, macam mana pula masa tu? Tapi Allah bagi talian hayat pada umat ni. Nabi Nuh AS hidup 950 tahun. Bukan hidup minta maaf. Nabi Nuh AS buat dakwah 950 tahun. Ulama bahas dan berbeza pendapat umur Nabi Nuh sebenarnya berapa. Boleh jadi mencecah kepada 1200 tahun. Umur Nabi Nuh AS. Macam mana agak-agak umur umat zaman tu, pengabdian umat zaman tu, nak bandingkan kita. Baina sittin wa sib'in, umur umat ni di antara 60-70 tahun. Tapi tetap kita juga melangkah masuk syurga dulu sebelum mereka. Kerana kita ada talian-talian hayat yang Allah Ta'ala hadiahkan kepada kita, yang Allah Ta'ala hadiahkan kepada umat yang terdahulu sebelum pada kita. Sebab tu tuan-tuan, nak dapat kelebihan ahli Badar memang kita tak dapat. Tetapi kita ada malam Lailatul Qadar, yang mana malam tu kalau kita dapat menyempurnakan pengabdian kita, maka diterima amalan tu lebih baik pada 1000 bulan. Sebab tu para sahabat tanya, ya Rasulullah, seandainya kami bertemu dengan malam tu, apa perkara yang kami harus minta dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi pesan pada para sahabat, maka kalian berdoalah kalau kalian bertemu dengan Lailatul Qadar dengan doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim, sesungguhnya wahai Allah, Engkaulah Tuhan yang maha pengampun lagi mulia. Tuhibbu afwa, yang mencintai kemaafan. Fa'fu anni, maafkanlah aku. Kita minta maaf dekat Allah malam tu. Tuan-tuan, petanda kita dapat malam tu,
Tanda kita dapat malam tu bukan pergi jengoi kepala kat luar tengok ada pokok dah sujud dah. Oh, dapat dah. Ayat laut tawa'u ada malam ni Lailatul Qadar, tuan-tuan. Bukan semua orang Allah bagi karamah macam tu. Apa tanda? Tanda kita dapat Lailatul Qadar. Tak perlu bahas esok Lailatul Qadar, malam tadi Lailatul Qadar ke tak. Selalu macam tu. Stres kawan-kawan yang tak bangun semalam. Kita bangun semalam, itulah yang kita bangun pun. Sebelum ni tak bangun. Bangun, esok tiba-tiba nampak matahari bulat yang warna merah. Kita pun begitu confirm dah semalam Lailatul Qadar. Hang tidakkah hang bangun semalam? Kawan kata, hang betul aku tidur semalam. Pi dah. Hang tak ada tahu ni, hang tak ada. Tuan-tuan buat tenang. Lailatul Qadar untuk kita. Lailatul Qadar untuk kita. Bangun minta ampun untuk diri kita dan umat ni pada malam tu. Tanda dia, tak kala kita ambil saja wuduk, hari itu sayu kita rasa. Ketika mana kita angkat je takbir, bergenang air mata kita. Ketika mana kita mula baca Fatihah, berjurai dengan tangisan kita. Antara tanda yang disebut oleh ulama, ketenangan jiwa luar biasa Allah rasakan kepada kita malam tu. Kerana apa? Kerana para malaikat tanazzalu alaihimul malaikatu warruhu fih. Turunnya malam tu dengan Sayyidina Jibril alaihissalam menuju kepada orang-orang yang mengabdikan diri pada malam tu, berjabat tangan, bersentuhan dengan mereka. Kata para ulama, kesan sentuhan malaikat ialah kesajuan, ketenangan pada hati kita. Kerana Allah firman, huwallazi anzala as-sakinah, dialah Allah yang menurunkan ketenangan. Daripada ketenangan Allah Subhanahu wa taala fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ketenangan ni Allah hanya bagi ke hati, kepada hati orang beriman untuk meningkatkan iman dah sedia ada dalam hati dia. Tuan-tuan, bagi masa yang ada dalam Ramadan kita hargai sungguh-sungguh. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima. Kalau ini Ramadan terakhir kita, inilah Ramadan yang terbaik untuk kita. Semoga yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang tak baik pun daripada Allah, kelemahan dosa saya, daripada menyampaikan, daripada kecetikan, kejahilan ilmu saya. Semoga Allah Taala kita terima kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan sedang pandang kami, Engkau pandanglah kami macam dulu Engkau pandang Nabi dan para sahabat. Nabi dah tak ada dengan kami, sahabat pun telah wafat jauh tinggalkan kami. Darah dan air mata mereka telah menyuburkan iman dalam hati-hati kami. Wahai Allah, agama sedang bercala di depan kami, Ramadan sedang berlalu meninggalkan kami. Wahai Allah, kami angkat tangan mohon keampunan untuk diri kami kepada Engkau. Wahai Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa mak ayah kami, ampunkan dosa anak isteri kami, ampunkan dosa guru kami, ampunkan dosa sahabat handai kami. Wahai Allah, ampunkan dosa umat ni. Ada di kalangan umat ni yang sedang masuk dalam Ramadan tapi masih berzina. Wahai Allah, ada yang umat ni sedang minum arak dalam Ramadan. Wahai Allah, ada umat ni yang tak solat dalam Ramadan. Wahai Allah, ada umat ni yang sibuk dengan maksiat dan dosa dalam Ramadan. Wahai Allah, ada umat ni yang langsung tak tutup aurat dalam Ramadan. Wahai Allah, ada umat ni yang cakap perkara sia-sia, fitnah mengumpat dalam Ramadan. Wahai Allah, wahai Allah, Kau ampunkan dosa umat ni. Hadirkan taufik untuk kami bertaubat sehingga akhir hayat kami istiqamah dalam ketaatan kepada Engkau, kekuatan untuk kami melangkah dalam kerja dakwah, memegang tangan umat ni tergelincir daripada api-api neraka. Wahai Allah, ampunkan dosa kami di atas kelemahan dakwah kami, sehingga umat ni masih ramai yang tak kenal Engkau sebagai Tuhan. Tak kala Ramadan kian berlabuh, ada lagi yang kafir. Ya Allah, ada lagi yang tak kenal agama ni. Ya Allah, depan kami orang Cina, orang India lalu dalam keadaan mereka pun hamba Engkau. Ya Allah, mereka pun umat Nabi. Ya Allah, tetapi kerana kelemahan dakwah kami, ya Allah, sampai hari ini Engkau belum bagi hidayat taufik pada mereka. Ya Allah, wahai Allah, bagi hidayat pada semua orang bukan Islam, bagi hidayat pada semua orang Afrika, bagi hidayat untuk orang semua orang Rusia, bagi hidayat untuk orang Jepun, Korea, bagi hidayat untuk semua orang Australia, bagi hidayat untuk orang Kanada, bagi hidayat untuk seluruh manusia seluruh dunia. Ya Allah, supaya mereka menikmati Ramadan seperti mana nikmat yang kami sedang rasa dalam bulan-bulan Ramadan. Ya Allah, wahai Allah, kami tak pandai nak doa,
Apa yang Nabi SAW minta dalam doa kami itu kami minta, wahai Allah. Apa Nabi minta jauh daripada kami dalam doa Nabi. Wabak penyakit, bala bencana, perpecahan, pergaduhan, Kau angkat dan jauhkanlah daripada kami, wahai Allah. Wahai Allah, di kalangan kami ada yang sakit, Kau sembuhkanlah. Adik-adik keluarga kami, kawan-kawan kami yang sakit, Kau sembuhkanlah. Di kalangan kami ada yang diuji masalah rezeki, Kau lapangkanlah. Ada diuji masalah hutang, Kau langsaikanlah. Ada diuji masalah rumah tangga, Kau selesaikanlah. Rabbana amanna bima anzalat tab'ana ar-rasul faktubna ma'al syahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Ada orang saya jumpa saya, orang kata apa? Ustaz, macam mana saya nak kaya? Saya kata kalau kaya Allah tak redha, macam Firaun, macam Qarun, saya kata kaya semata-mata macam Firaun dan Qarun sama saja. Kalau kaya Allah redha, maka kita macam orang yang Allah kasih para wali, para awliya dan salihin. Dan kalau nak minta kaya yang Allah redha. Doa macam ni, ya Allah, kurniakanlah kekayaan kepada aku, kaya yang Kau redha.